Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa lagi dan kita bersua lagi pada rancangan yang sungguh yang seringkali dinanti-nantikan oleh kaum muslimin yang ada di Brunei Darussalam khasnya dan yang di luar pada amnya, yaitu rancangan An-Nur. Alhamdulillah, pada kali ini rancangan An-Nur telah pun diadakan, yaitu di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Untuk tidak membuang masa, kita telah menjemput dua ahli panel kita yang tidak asing lagi dalam sesi penceramahan ini, yaitu di mana kita telah mengundang dua ahli panel yang berada di sebelah kiri saya, yaitu ahli panel yang pertama, Yang Mulia Datuk Seri Setia Ustaz Awang Haji Mutusin bin Awang Haji Baki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Datuk hari ini? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi kepada ahli panel kita yang kedua, yaitu Yang Mulia Ustaz Awang Haji Muhammad Hanafi bin Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur nikmat alhamdulillah. Ya audah penonton, hadirin hadirat jemaah sekalian, pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang seringkali diperkatakan dan seringkali dipersoalkan oleh masyarakat kita khususnya. Jadi pada malam ini kita akan menyentuh mengenai dengan tajuk hutang. Mungkin hutang ini siapa-siapa saja yang ada berada di dunia ini, yang ada berada di negara kita ini, pasti akan mengalami ataupun pasti akan menghadapi masalah hutang. Jadi dalam hal ini yang ingin diperkatakan mengenai dengan hutang keliling pinggang. Wah, dahsyat betul lah. Hutang keliling pinggang. Kalau duit keliling pinggang, mungkin hidup kita ni akan senang, alhamdulillah. Jadi untuk kita ni akan mengetahui dan ingin membahaskan dan ingin mengetahui lebih lanjut lagi, kita akan memulakan kepada ahli panel kita yang pertama, Datuk Seri Setia Ustaz Awang Haji Mutusin bin Haji Awang Baki. Ya Ustaz, apa yang kita pandang selama ini, senario ataupun tragedi masalah hutang ini merupakan jadi sebagai satu trend kehidupan kita, ya Datuk, terutama sekali macam kita di Brunei ini. Jadi ada yang kadang-kadang hutang yang ingin kita ni adakan itu, Ustaz, kita Datuk, kita berhutang kepada yang menghutangkan itu. Kadang-kadang ada sesetengah individu tu ia menggunakan hutang tersebut untuk keperluan diri sendiri, padahal benda yang ada inginkan ada lagi, Datuk. Jadi Datuk, kadang-kadang menyebabkan hutang itu bertambah lagi banyak. Macam ibarat kata patah, korek lubang gali lubang. Kalau dikorek lubang itu, Datuk, mungkin lagi bertambah, mungkin besar. Jadi mungkin Datuk dapat menerangkan sedikit dan menghuraikan apakah ataupun menurut perspektif Islam mengenai dengan kesan ini Datuk, kesan mereka yang tidak membayar hutang. Jadi kalau kita ni suka berhutang, pasti kita ni wajib untuk membayarnya. Jadi apakah kesannya, Datuk, bagi mereka yang tidak berhutang ini? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, Tuan Pengerusi dan saudara saya, sahabat saya ialah Ustaz Haji Hanafi. Dan dalam tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah berhubung dengan hutang. Apabila kita sebut hutang ini, tentulah antara pertukarannya duit dengan pinjaman duit diganti dengan duit. Itu yang biasa kita faham. Dan kita fahamkan juga tentulah benda yang kita hutang itu duit. Jadi dalam perkara ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini panjang. Tujuannya ialah bagaimana Allah Ta'ala telah mengajar manusia menguruskan hutang. Menguruskan hutang dari peringkat awal sampai peringkat akhir. Coba ini dijelaskan. Saya ambil sedikit ayatnya panjang, tapi saya ambil ayatnya paling sedikit saja. Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Panjang ayat ini. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan urusan berhutang, hendaklah kamu dalam berhutang dalam tempoh satu masa, hendaklah kamu menulis, mencatat. Ayat ini panjang. Jadi dalam ayat ini mengatakan, apabila kita ni melakukan urusan hutang, hendaklah dicatat berapa hutangnya, berapa, dan catatan ini mesti ada orang menyaksikan lagi tu. So kurang-kurangnya 2 lelaki-laki atau 1 lelaki 2 perempuan. Dalam hukum ni mengatakan. Dan orang yang mencatat ini mesti juga orang adil. Tidak ada boleh barat sebelah. Dan yang lain hutang lagi, yang salah hutang ini jangan ada riba. Tu jelas. Ini cara muamalah berhutang dalam Islam. Baik, hutang ini juga sebagaimana saya katakan tadi ialah duit. Iaitu boleh berlaku antara dua insan, individu dengan individu, individu dengan institusi keuangan, sama ada Islam ataupun bukan Islam, antara syarikat dengan syarikat ataupun dan sebagainya. Banyak boleh berlaku. Jadi dalam masalah ini, hukum mengenai memberi hutang adalah sunat atau dasarnya. Artinya sana kata ini meringankan beban orang. Tetapi orang yang berhutang wajib membayar. Wajib membayar. Kalau tidak dia akan mengalami kesan daripada hukum syarak kalau tidak membayar. Sebagaimana Tuan Pengurusi jelaskan tadi, apakah kesan orang yang tidak membayar hutang? Dalam perkara ini sukalah saya menjelaskan. Orang yang berhutang tetapi mampu membayar hutang, tapi melingah-lingahkan hutang atau lambat membayar, dilambat-lambatkannya, mengikut time membayar, tidak mau membayar, lambat-lambatkannya lagi. Bukan yang tidak mampu, tapi dilambat-lambatkannya. Tetapi perbuatan ini adalah satu kezaliman dipandang dalam Islam. Dalam ini ada hadis Nabi-nya tu, matul ghani zulmun. Artinya di sana orang yang mampu membayar tapi dilingah-lingahkan membayar itu, hukumnya ialah kezaliman. Zalim artinya apa? Kerana apa tu nah? Kerana orang yang memberi hutang itu, ia akan mau hutang itu juga, pembayaran itu dia mau. Terutamanya orang yang berniaga. Kalau hutang yang tidak bayar, macam mana modalnya akan dipusing? Tentu kezaliman telah lakukan pada orang yang perniagaan. Kalau orang perseorangan mungkin ada, kalau orang mampu tidak mengapalah. Tapi kalau orang tidak mampu, orang yang melakukan keuangan tentu akan merasa akibat yang pedih kerana hutangnya tidak dibayar. Jadi dalam perkara ini lagi, dalam Islam, orang yang membayar hutang ini lagi juga ada satu hadis Nabi
Dari satu berbunyi layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Artinya sini, orang yang melingah-lingahkan utang bolehnya ataupun halal didedahkan peribadinya. Artinya peribadinya burukan ni yang sedang bayar utang, dan boleh dihukum sama ada hukuman penjara, sebat dan sebagainya. Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakannya berdasarkan hadis yang saya bacakan sebentar tadi ya. Orang yang sengaja melingah-lingahkan utang, membayarnya, boleh diceritakan hal utang itu kepada orang lain. Tak. Boleh diceritakan, boleh diaibkan. Boleh dilibalkan sebagai orang yang blacklist, yang kata ni. Boleh tu. Oh ni hukum cakap ni ya, hukum cakap. Boleh diburukkan perangainya kerana perbuatan itu, kerana kezalimannya. Yang kedua, orang yang melingahkan utang ini boleh dihukum oleh mahkamah. Boleh dihukum oleh mahkamah sama ada ia hukum dalam penjara, disebat ataupun seumpamanya. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami berdasarkan hadis tadi. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakannya dalam kitabnya Al-Zawajir bahawa orang yang tidak membayar hutang ini termasuk orang-orang yang membuat kesalahan besar, dosa besar. Dalam yang ke-205 dan 206 dosa-dosa besar itu. Jadi dalam perkara ini juga kesannya orang yang membayar ini lagi dahsyat dua. Hadis Nabi mengatakannya, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Artinya roh, ini orang meninggal sudah berhutang ya, meninggal tiada. Nah, yang Nabi apanya? Roh orang mukmin yang berhutang itu tergantung-gantung. Tidak tahu ke mana lagi. Tergantung-gantung disebabkan hutangnya, sehinggalah hutangnya itu dilunaskan oleh orang lain ataupun ahli warisnya. Sepatu di Brunei ini bukan apabila ada orang meninggal, ahli keluarganya apabila jenazah itu kan diangkat, kalau ia berhutang halalkannya, ada kan tu, ada tindakan apa tu? Kalau jenazah itu kan diangkat misalnya, ada orang bercakap, tolong halalkan kalau dia berhutang, ataupun beritahu kaminya kalau dia berhutang. Tu. Hanya tu ni pada sana mana? Ketakutnya artinya kalau masih ada hutang, selagi itu tempatnya belum dapat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dalam perkara ini ada satu hadis Nabi lagi mengatakannya, kalau berhutang ini juga sama ada sedikit atau apa lagi banyak kebaikannya tu lakukannya tu akan hilang terhapus kerana hutang itu. Ada satu hadis tu. Tapi jadi dalam perkara ini kesan hutang ini adalah berat. Kesimpulan saya cakap adalah berat, baik kita ni berada di dunia maupun kita ni berada di alam akhirat nanti. Jadi dalam perkara ini haruslah kita ni berjaga-jaga jika kita ni berhutang. Sekian tuan pengurusi. Terima kasih Dato'. Ya, udah penonton, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Mungkin kita akan mendapat sedikit, mungkin kita mendapat mengambil iktibar di mana hutang kalau tidak mampu untuk membayarnya pasti akan dituntut walau di mana pun kita berada hingga kita mati. Seperti mana saya amat tertarik dengan hadis yang telah Dato' terangkan kepada kita, di mana roh seorang mukmin akan tergantung. Adakah kita ni mau melihat seandainya, adakah kita ingin seandainya terjadi pada diri kita, nauzubillah min zalik. Maka dengan itu saranan saya dan saranan kita sekalian, kalau ada hutang, lakas-lakaslah membayar, janganlah dilengah-lengahkan. Ya, auda penonton hadiran dan hadirat yang dikasihi sekalian, mungkin kita telah mendengar mengenai dengan kesan-kesan bagi orang yang berhutang. Jadi
kita akan berbalik kepada ahli panel yang kedua, Ustaz Awang Haji Muhammad Hanafi. Ya Ustaz, tadi kita telah mendengar Datuk mengenai dengan kesan-kesan ya Ustaz bagi mereka yang tidak mampu membayar hutang ini. Jadi Ustaz, mengenai ni kita ni pandang dari sudut perspektif kekeluargaan. Ya Ustaz macam kalau macam kita Ustaz, macam kalau hidup dalam sebuah keluarga, adanya bapa, adanya ibu dan adanya anak. Jadi sebagai seorang ayah ataupun seorang bapa, mungkin ia mempunyai pendapatan yang tersendiri, Ustaz. Jadi di dalam Ustaz, pendapatan itu mesti kita akan membuat perancangan pembelanjaan atau pastinya kita ni akan mengikut apa yang lebih penting dulu. Ya Ustaz, macam kita ni supaya keadaan tu Ustaz, kalau kita ni ada berhutang, macam terutama kita ni bayar kereta, bayar bil, kad kredit dan sebagainya, mungkin duit kita ni tu akan tersasar, Ustaz. Jadi macam mana kita ni Ustaz, kita ni kita ni membuat perancangan itu. Dan Ustaz, kalau kita ni memikirkan kadang-kadang orang yang berhutang ni bila sudah ya banyak membayar hutang-hutang ni, tidak akan terasa nikmatnya tu. Gaji bulanan ni keluar 1,000 pun 2,000 lebih, habis bayar hutang semua. Adakah kita ni akan terasa nikmatnya? Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Mungkin Ustaz terangkan lebih lanjut. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Pengerusi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa washabihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ini satu soalan yang bagus dan cantik dan juga mungkin berat bagi saya. Kerana seperti mana Tuan Pengerusi katakan, kata ini semua boleh dikatakan tidak dapat lari dari hutang ini secara umumnya lah. Walau bagaimanapun, untuk menjawab soalan yang Tuan Pengerusi berikan pada saya itu, terlebih dahulu kita perlu memahami kenapa orang perlu berhutang. Kenapa? Kenapa berhutang? Senang jawabannya kan? Karena kebiasaannya orang berhutang untuk bertujuan memenuhi keperluan fizikal manusia menurut prioriti ataupun keutamaan ataupun urutan kepentingan sesuatu perkara itu. Tapi kita jangan lupa, selain daripada kita ni manusia ni, kita perlu kepada tujuan fizikal, tujuan material. Jangan lupa juga manusia juga memerlukan kepada, contohnya ada faktor-faktor minda, faktor emosi, faktor spiritual dan sebagainya. Mungkin yang akan kita bincang kalau ada masa. Tapi kita kembali kepada asalnya, bahawa kalau berhutang itu kita mesti memahami apa keperluan fizikal kita ini. Jadi dalam hidup ini ada yang barangan dikatakan keperluan asasi kehidupan, atau yang disebut sebagai daruriyah, yang mesti, atau dalam bahasa Inggris kan basic needs, must have it, mesti ada. Ini keperluan seperti ini adalah seperti makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh, rumah yang ala kadar, ataupun pendidikan asas dan sebagainya. Ini dipanggil keperluan asasi setiap manusia. Kalau tidak ada ni, belum tah lagi namanya tu lengkap ni sebagai seorang manusia lah. Kalau makan minum pun dah cukup, pendidikan asasnya mengira, menulis pun dah tahu sampai buta huruf zaman sekarang ni. Tempat bertaduh penyurang dada apa, jadi belum lagi. Itu dipanggil, hatta ni diiktiraf oleh pekerja Islam, dunia pun mengiktiraf ini adalah hak-hak asasi ataupun keperluan asasi setiap manusia. Jadi biasanya keperluan ini sepatutnya kita ni boleh membelinya atau mendapatinya tanpa kita perlu berhutang. Ini sudah asasi.
Tapi kalaupun untuk perkara ini berhutang, berarti orang itu sudah tergolong dalam golongan atau kategori golongan orang fakir miskin. Dan orang ini sebenarnya kalau macam itu orang ini berhak untuk menerima zakat. Dia fakir miskin sebab tertentu lah, mungkin karena dia sudah tua, karena sudah sakit, uzur atau cacat dan sebagainya. Tapi ini saya ingin minta Tuan Pengerusi menambah, tapi bukan dengan alasan malas. Pasal apa? Malas bekerja. Padahal badan masih sehat, masih umur masih muda lagi, tenaganya orang, wujud masih ada lagi orang kata ni. Sebenarnya kalau malas satu tidak dapat terima. Tapi kalau orang tu memang ada dalam masyarakat kita, memang ada, tidak boleh dinafikan orang macam ini, maka orang tu fakir miskin yang berhak untuk menerima zakat. Jadi kembali pada persoalan asal ini, barang-barang yang asasi, yang mesti. Jadi kalau sepatutnya lah, cara umumnya tidak sepatutnya kita berhutang untuk membeli perkara ini. Jadi kita perlu mencari perbelanjaan untuk menyiapkan perkara asasi manusia ini, keperluan manusia. Kemudian setelah yang asasi ini, barulah kemudian yang priority yang kedua atau urutan kepentingan yang kedua ialah dipanggil barang-barang pelengkap kehidupan. Disebut sebagai tahsiniyah, yang rahisi, perkara yang ataupun dalam bahasa Inggeris mungkin dipanggil complementary goods, dipanggil. Jadi barang-barang ini kalau orang putih kata is good to have, good to have. Tapi kalau yang tadi must have, ini good to have. Maknanya alhamdulillah kalau kita ni dapat, alhamdulillah bagus, baiklah saya mendapatinya. Jadi barang seperti ini contohnya keperluan harian yang untuk keselesaan hidup kita ni. Keselesaan hidup kan seperti perabot rumah. Rumah sudah ada tadi, adalah perabot lebih kurang, mejanya, tempat menulis, tempat duduk dan sebagainya. Seperti peralatan elektrik, adalah periuk, adalah untuk memasak, belanga dan sebagainya. Mungkin telefon, zaman sekarang mungkin telefon penting untuk berhubung dan sebagainya. Adalah mungkin kenderaan atau yang layak, yang sesuai, yang basic untuk yang membawa berjalan ke sana. Kalau tidak ada pun kali mungkin kalau di negara lain mungkin kenderaan public transport, kenderaan awam itu sudah tapi kalau mungkin di Brunei ini kurang sedikit, mungkin dianggap itu perkara yang baguslah kalau kita mendapati kenderaan sendiri yang sebagainya sesuai. Ini priority yang kedua. Dan mungkinlah kebanyakan kita ni, mungkinlah ini yang kita ni banyak berhutang ni dalam perkara-perkara ni kadang-kadang. Kalau kita ni dapat mengelakkan dari hutang, okeylah, tapi ini mungkin perlu kadang-kadang. Contohnya kan membeli kereta cash itu payah juga tu payah juga tu sedikit, payah juga. Itu orang berhutang untuk mendapatkan barang-barang pelengkap kehidupan. Kemudian urutan yang ketiga selepas barang-barang pelengkap kehidupan ini ialah barang-barang kemewahan kehidupan. Atau orang putih kata, orang bahasa Inggeris kata luxury goods. Barang-barang dipanggil sebagai kamaliyah, yang kesempurnaan, yang untuk mencapai kamal, kesempurnaan. Seperti contohnya lah, mungkin barang mewah, TV 60 inci, contohnya lah, intan berlian, kalau perempuan lah mungkin intan berlian, kan? Ataupun mungkin perabot rumah yang berjenama, yang branded, itu di antara, atau kereta-kereta mewah, sebagainya. Dan ini, perkara ini mungkin orang berhutang untuk mendapatkan kemewahan ini, itu terpulang kepada kemampuannya. Tapi yang ingin kita tekankan daripada soalan pengerusi tadi, bahawa benda kita ni dalam perbelanjaan ini mesti kita ni memastikan bahawa sebelum berhutang itu dalam financial planning, dalam perancangan kewangan kita ni sudah ada bahawa peruntukan kita ni, pendapatan kita ni setiap bulan untuk perkara-perkara yang asasi tadi itu sudah ada tu, sudah ada, sudah tadi ketepikan. Kemudian barulah kata ni mungkin kalau berhutang gunakan sebahagian duit yang lebih itu untuk membayar hutang. Maknanya kalau berhutang kena kira berapa banyak aku akan membayar bulanan dan sebagainya, itu ini. Kalau orang mungkin gajinya lebih besar atau pendapatannya besar, tidak apa, walaupun dia berhutang untuk perkara-perkara mewah, tapi yang penting ialah ia mampu membayar hutang itu tanpa dia terpaksa tanpa dia tidak menjejaskan keperluan asasinya tu.
pada anak-anaknya apa sebagainya itu, jangan sampai menjejaskan sekolah anaknya, terganggu ataupun makan minum anak dirinya sendiri dan sebagainya, jangan sampai terganggu. Jadi setiap hutang seperti mana Datuk katakan tadi, wajib kita bayar, wajib bila sampai tempohnya. Bila sampai tempohnya. Jadi sekiranya pendapatan untuk bayar hutang tidak mencukupi, kan? Tetapi ia ada berhutang perkara yang mewah, tadi yang perkara yang kamaliah ni, perkara yang mewah ni, sepatutnya dia menjualkan perkara yang mewah, barang yang mewah itu untuk ya membayar hutang. Karena hutang itu wajib. Karena yang barang mewah ni, barang yang mewah bukan prioritas yang utama. Kan? Kalau sampai berhutang, sampai akan membayar hutang itu pun dapat jual dah barang-barang mewah yang tadi hutang itu, jual tu dulu, berhutang perkara yang keperluan saja. Karena hutang itu wajib. Seperti Datuk kata, kalau tidak nafsul mu'min itu mu'alakah tergantung. Tergantung dah, tergantung maknanya amalannya pun, kalau orang berhutang kalau meninggal, amalan-amalan pahala itu belum lagi dikira bah. Tidak dikira betul. Selagi hutang sudah selesai, selagi itu amalan itu belum diterima Allah, belum dikira lagi. Mungkin setakat ini sajalah Tuan Pengerusi ya, yang kita dapat sebagai pembuka kata permulaan kepada perbicaraan kita hutang keliling pinggang ini. Okey, terima kasih Ustaz ya. Ada penonton, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mungkin kita dapat mengambil kesimpulan sedikit daripada apa yang telah Ustaz katakan kepada kita dan telah diterangkan secara jelas bahawa keperluan barang-barang asasi itu lebih penting daripada keperluan kamaliah Ustaz. Ya, seperti macam ada barang yang sudah ada, jadi seandainya kita tidak mampu untuk membeli barang asasi, perlu dan wajib kita ni bayar jual benda yang mewah tu, gitu Ustaz. Jadi ya udah penonton, sebelum kita akan meneruskan lagi perbincangan ini, ada baiknya kita akan membukakan soalan kepada para jemaah-jemaah yang hadir pada malam ini. Mungkin ada soalan? Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Saya Haji Muhammad Hairul Haimi bin Yusuf, ahli Majlis Perundang Kampung STB. Tuan Pengurusi, saya ingin bertanya kepada Datuk Seri Ustaz Awang Haji Mutusin. Dapatkah Datuk menjelaskan bagaimanakah kedudukan harta seorang yang meninggal dunia sedangkan ia mempunyai hutang yang banyak dari orang lain? Terima kasih. Terima kasih. Ya Datuk, mungkin Datuk akan menjawab hal ini. Jadi Datuk, sebelum Datuk menjawab, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit mengenai dengan soalan ini Datuk ya. Ya, jadi bagi orang yang telah meninggal dunia mempunyai hutang yang banyak Datuk. Jadi apakah bagaimanakah kedudukannya sebenarnya Datuk? Mungkin Datuk jelaskan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ini adalah soalan yang baik untuk kita ni menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Sebelum itu saya minta maaf lah untuk menjawab soalan ini. Saya hanya akan menjawab ada beberapa kes berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kes pertama, Nabi telah diminta oleh sahabat menyembahyangkan satu jenazah. Bila sampai, Nabi pun duduk di hadapan jenazah itu dan melihat sematulah turun naik mata Rasulullah dan kepala Rasulullah itu naik turun ke atas. Akhirnya baginda bersabda subhanallah, subhanallah, 2 kali subhanallah. Kemudian Nabi bersabda lagi, betapa beratnya yang akan diturunkan ininya, betapa beratnya yang akan diturunkan ini ya Nabi. Rupanya kelakuan Nabi ini didengar oleh sahabat. Sudah esoknya ditanyanya Ibnu Jahas ni, tanyakannya, wahai Rasulullahnya, semalam aku mendengar Rasulullah telah bersabda sangat berat yang diturunkan aninya. Apa maksudnya sabda Rasulullah itu? Sahabat tadi ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hutang. Rasulullah menjawab, hutangnya.
demi Tuhan yang jiwaku ininya di tangan Allahnya. Berinya misal lagi tu dengan nabinya, jikalau seseorang itu terbunuh jalan Allah, artinya mati syahid bah. Kemudian ada utang zakat tu, kemudian hidup, kemudian orang berhutang ini mati lagi, mati syahid, kemudian hidup, kemudian ada zakat utang itu lagi juga, kemudian mati syahid lagi. Sedangkannya yang mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk syurga sehinggalah ia menunaikan hutangnya. Tidak. Itu satu kisah yang berlaku zaman Rasulullah. Artinya siapa membayarnya, atau sama ada ahli warisnya ataupun orang lain. Kemudian satu kisah lagi, sahabat Rasulullah SAW dari golongan Ansar, seorang lelaki telah meninggal. Rasulullah pun dipanggil untuk membayangkan jenazah golongan Ansar, sahabat golongan Ansaran tadi ni. Rasulullah pun tidak mau menyembayangkan. Kerana apa nah? Orang aninya ada utang banyak, 2 dirham nganya. Bukan dia banyak banget 2 dirham nganya bah. Jadi seorang ani terdengar, Abi Qatadah macam, wahai Rasulullah, aku menjamin utang ada orang aninya, aku bayar. Kau akan bayarnya, aunya. Baru tahan Rasulullah menyembayangkan jenazah orang yang berhutang ini. Itulah. Nah, tibarah, inilah kesan daripada orang yang berhutang. Jadinya dalam permasalah perkara ini juga, dalam kitab Mughnil Muhtaj memberikan ketani panduan cara-cara menguruskan harta orang yang meninggal. Harta orang meninggal ini bukan 100% milik kepada ahli waris tu, belum sampai. Ada tahap-tahap lagi tu, lapis-lapisnya lagi, baru dapat dibagi kepada hukum faraid kalau dibagi. Yang pertama dalam kitab ini mengatakannya, hendaklah dibayar kalau jenazahnya, pengurusan jenazahnya tu belum dibayar, bayar. Tu ada. Cantik hukumannya bah, cantik. Yang keduanya, selesai itu barulah dibayar hutang-hutang kepada individu, kepada institusi keuangan kah, kepada kerajaan kah, bil apa kata bayar apa, bayar telefon kah, bayar air kah, bayar. Sudah. Yang keduanya, bayarlahnya apa utangnya kepada manusia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Utangnya ni kepada manusia ni apa nak? Kepada Allah ni apa nak? Zakat. Zakat itu bukan pasal Allah Taala berhutang dah. Zakat itu milik orang lain bah. Milik orang 8 orang itu bah, 8 asnaf itu bah. Itu tahu pasal tu. Dahulukan tu. Lepas satu lagi nya dalam kitab ini mengatakannya, kalau ya ada utang diat, zaman dulu ada diat, dan sekarang lain lagi ni, danda tiap mengkalilah cuma tu. Bayar. Kemudian laginya, kalau ya pada zamannya hidup itu ada menjamin orang bahawa bapa tu pajak gadai, bayar pajak gadai. Kemudian laginya kalau ada lagi harta sepencurian, ini lagi ni, harta sepencurian banyak dibahaskan sudah. Laki bini bekerja misalnya, katalah bisnes, tiba-tiba salah seorang meninggal, hartanya tu belum dapat dibagi tu kepada anaknya, ahli waris tu. Pisahkan dulu harta sepencurian berapa modal yang dibiayai dalam menubuhkan syarikat antara isteri dan suami ini bah. Selesai itu baru dapat dibagikan yang lain lagi. Kemudian lagi itunya lagi, kalau dia berwakaf baru dapat, baru tu peringkat karena wakaf ini, kalau wakaf wajib utamanya, kalau wakaf ataupun wakaf nazar ataupun dia bernazar, masih hidup tapi belum dilaksanakan, senakan. Kemudian lagi kalau dia dalam masa hidupnya tu ada hibah kepada seseorang tapi tidak dilaksanakan masanya hidup, mungkin dia terlalai dengan pekerjaan, sudah meninggal baru diketahui, oh ada warisnya, ada nunya, pandai bercakapnya, ada apa keritaninya, aku barakan rahsia nunya. Misalnya lah berakan hibahnya tu. Kemudian kalau masanya hidup itu menjamin orang bah, katalah ya pergi ke pasar misalnya,
Orang tiba-tiba kita lihat orang ini beli katalah dia akan beli daging, usianya dah cukup, dia menjamin. Masanya hidup artinya, tapi lupa yang membayar. Ahli warisnya tu membayar tu. Utang atau walaupun dia menjamin. Sekarang ni orang orang berhutang, kalau yang menjadi penjamin jaga. Berbahaya ni. Bukannya utang atau orang orang yang menjamin atau jamin utang orang itu kan suka-suka untuk pentadbirannya sain saja, bukan. Kesannya ya itu nih. Bila meninggal anilah. Kemudian lagi tu baru kalau ia belum haji dihajikan. Dah utang Allah Taala haji ni pulang kemudian utang manusia dihadapankan. Baru utang Allah Taala haji baru dapat. Selesai tu selesai yang tadi haji ni baru barangkali kalau ada wasiat lagi ada baru wasiat kemudian ataupun wasiat itu 1/3 saja diambil daripada harta yang meninggal itu. Dan selesai ini sebagaimana yang saya ceritakan dari awal sampai akhir itu baru boleh dibahagi harta itu kepada ahli waris yang berkenaan atau berkaitan. Inilah pengurusan harta si mati. Tu bukannya kan meninggal saja terus dibagi, bukan. Belum sampai, tapi mengikut peringkat yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Atau mengikut kitab Mughnil Muhtaj dalam juzuk yang keempat. Seperti itu masih. Alhamdulillah. Terima kasih Dato' ya sekali lagi. Diharap semoga soalan yang telah ditanyakan tadi akan telah terjawab segala apa yang telah tersirat dan yang tersurat. Okay. Mungkin ada soalan lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timah binti Srudin, ahli jawatan kuasa Biro Wanita Kampung Setiabi. Saya ingin mengajukan soalan kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Hanafi. Yang Mulia Ustaz, apakah petua atau doa supaya kita dapat dipermudahkan untuk membayar hutang? Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada soalan yang kedua tu. Jadi Ustaz, soalan ni khusus untuk Ustaz ni, untuk menjampi-jampi ataupun bagi doa petua Ustaz. Jadi Ustaz, soalannya di sini ni mungkin ada petua Ustaz. Petua macam mana kita ni dapat dimudahkan membayar hutangan Ustaz. Mungkin silakan Ustaz. Silakan. Okay. Terima kasih. Terima kasih dan kepada yang bertanya. Cuma saya kan tahu ini petua ni bukan fatwa. Fatwa ni cuma yang berhormat pihin yang adalah mufti yang boleh beri fatwa ni. Ini petua, pandangan ataupun sebagai panduan. Okey. Jadi sebelum kita ni cerita pasal petua ataupun kali ada doa-doa untuk ni supaya dapat dimudahkan membayar hutang ni, pertamanya patut kita nilu memahami konsep doa ini. Ini penting konsep doa ini. Memang doa ni Nabi kata ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Yang penting doa ni penting. Hatta dikatakan doa tu boleh mengubah kadang-kadang takdir Allah, qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Kan doa. Tapi harus juga kita ni ambil kira bahawa kalau kita ni berdoa tu pastikan juga doa tu selaras dengan tindakan kita ni. Itu yang penting tu. Kalau kita ni minta doa, ya Allah contohnya, janganlah aku dibebankan dengan hutang, tapi kemudian selalu botang jual masih lagi. Jadi doa indah selaras dengan perbuatan. Kalau saya boleh tamsilkan lah, sebagai contoh lah, tamsilkan. Kalau kata ni contohnya daripada Brunei pada Bandar Seri Begawan ni kan contohnya naik kapal terbang dah, kan menuju tujuan tani kan ke Kuala Lumpur. Kemudian sampai di airport kita ni balik tiket apa sebagainya, naik kapal terbang kan menuju ke Jakarta. Kemudian berdoa dalam kapal terbang itu, ya Allah ya Tuhanku, sampaikan aku ke Kuala Lumpur. Tapi naik kapal terbang yang ke Jakarta atau tiket dibeli untuk menuju ke Jakarta. Sampai bila ya kan sampai ke Lumpur. Mungkin kalau ia peringkat orang tajrid,
Orang yang memang tu Allah anulah. Tapi kalau kita ni perangkat orang asbab ini, orang masih perlu kata sebab untuk menjadi satu perkara tu, kita tidak sampai. Kecuali ya sampai ke Jakarta patah balik. Ini doa dan perbuatan kena selaras. Kena selaras. Kena selaras. Itu penting. Itu yang penting. Kalau doa ni sebenarnya mungkin Tuan Imam kali lebih layak untuk memberikan doa-doa ni sebagai. Tapi macam mana pun adalah di antara doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita sebagai contoh, di mana contohnya doa tu, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Contohnya tu doa ya. Yang mana maknanya, ya Allah, cukupkanlah bagiku atas perkara yang dengan perkara yang halal di atas perkara yang haram. Maknanya biarlah yang halal itu cukup bagiku, dan kayakanlah aku ini kayakanlah aku dengan kurniaanmu, dan supaya aku tidak perlu kepada orang perlu kepada bantuan selain daripada bantuanmu. Maknanya kita ni kaya tu bukan maksudnya duit banyak, maknanya kita ni cukup. Kita ni ada sifat qanaah, karena sifat bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur cukup. Di sini juga konsep cukup itu kadang-kadang ada konsep keberkatan pada rezeki kita ni tu. Barakat itu penting. Kadang-kadang minta maaf. Ada orang rezekinya bertimbun, tapi kalau indah barakat, indah cukup juga. Kadang-kadang indah juga cukup. Karena barakat ini perkara rohani yang tidak nampak. Jadi barakat ini ia berkait paut dengan keimanan, ketakwaan kita ni. Contohnya di mana Allah berfirman, contohnya, walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tu dalam ayat tu Allah terangkan konsep barakah tu. Allah kata, sekiranya lau kana ahlul qura, penduduk satu qaryah, satu kampung itu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka Allah kata la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan limpahkan, bukakan barakah daripada langit dan daripada bumi. Maknanya penduduk itu akan aman, akan sejahtera, akan makmur dan sebagainya. Secara pribadi pula, kalau kita ni beriman dan bertakwa, insya-Allah keberkatan ni, kalau kita ni ada harta tu walaupun ala kadar, alhamdulillah, cukup barakat, cukup bahagia, cukup sebagainya itu ini. Karena banyak juga orang kadang-kadang, kalau kita lihat daripada contoh-contoh orang yang bukan Islam, walaupun hartanya banyak, tapi kadang-kadang terlibat juga dengan rasuah lagi, tidak cukup-cukup juga lagi, karena keberkatan itu tidak ada. Jadi doa ni, kembali pada asal konsep doa, kita ni selaraskanlah dengan doa. Ini sesuai juga dalam ayat di mana, dan ayat ini pun selalu kalau disuruh amalkan, ayat 1000 dinar. Selalu kena baca. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala li kulli syai'in qadra. Ayat ini mengatakan wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah. Syaratnya bertakwa juga kembali, bertakwa, konsep beriman bertakwa, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan bukakan atau berikan jalan keluar baginya. Jalan keluar dalam segi hutangnya, kalau dalam segi masalah-masalah kan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi dia rezeki daripada sumber yang tidak diketahuinya, yang tidak dikira. Anda tahu kadang-kadang tiba-tiba alhamdulillah datang rezeki, wallahualam berkat sebagai macam-macam lah. Kadang-kadang kalau anda rezeki direct, secara langsung ada cek ilmu, kepandaian dia dapat. Dengan kepandaian itu dapat dia berusaha bertambah cara rezekinya lagi. Contohnya. Tapi syaratnya, syarat utama doa ni, ia mesti dikembali pada konsep akidah kan, tauhid ni, bahawa ada tempat sandaran doa tu. Kalau setakat doa, tapi kita tidak sandarkan kepada takwa, kepada akidah kita, maka doa itu kan semata-mata untuknya melepaskan sebutan-sebutan tertentu sahaja. Sebutan-sebutan yang mungkin tidak sampai dihayati. Yang penting konsep doa adalah kita menghayati. Ayat seperti benar ini pun, kalau ulama-ulama katakan, kalau kita sentiasa mengamalkan pun, insya-Allah mungkinlah di antara salah satu cara kita ni, yang kita ni boleh untuk menghindarkan, untuk mendapatkan rezeki. Dengan bila rezeki ada, insya-Allah mudah-mudahan mudah juga kita ni untuk membayar hutang-hutang dan sebagainya. Jadi yang penting kembali pada persoalannya, kita ni mesti ada sandarannya dalam berdoa tu, bahawa mesti pentingnya kita ni berasas akidah kita ni lurus.
iman tani lurus dan amalan-amalan tani yang wajib dilaksanakan. Itu asasnya. Contohnya lah kalau kata ni contohnya lah, kata ni kan membali pokok lah. Kata pokok durian, anak pokok. Kalau tani membali tentulah tani harapkan kalau tani tanam, ada tanahnya sebagainya. Tapi kalau orang contohnya tinggal di flat, macam mana akan bertanam? Boleh dipasu, tapi kalau sudah basar mana akan dapat di flat? Minta maaf lah, atau contohnya orang di kampung Aing lah, minta maaf lah. Contohnya, kalau akan membali pokok durian, di mana akan bertanam? Macam tu, doa tu ada tempat tanah asasnya untuk ditanam, dia disandarkan kepada akidah, kepada ketakwaan, kepada amalan-amalan ketani. Amalan-amalan ketani. Satu, jangan kita cuaikan dalam tani untuk mendapatkan rezeki Allah. Jangan cuai hak-hak ketani dengan Allah jaga. Akidah lurus, ibadah betul, sembahyangnya kena jaga, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan bagi rezeki kita ni, rezeki yang min haitsu la yahtasib mungkin. Yang tidak dia kita ni tidak tahu sumbernya. Kan. Banyak lagi lah di antaranya contohnya di mana satu ketika ada seorang sahabat Abu Amamah tersilap saya, ia duduk di masjid, waktu bukan sembahyang pun duduknya, maka Rasulullah kata, wahai Abu Amamah, kulit kau ni duduk di masjid ni waktu bukan sembahyang pun duduk, kenapa? Aku ni ya Rasulullahnya ada beban hutang, ada masalah beban sebagainya. Maka Rasulullah kata, bahawa engkau aku ajarkan satu perkara, engkau baca pada pagi dan petang. Contoh ya kena afala a'lama kaliman qul iza asbahat wa iza amsaita, mana bila kamu katakan ini setiap pagi kamu bacakan contohnya doa ni, insya-Allah mudah-mudahanlah kamu akan dapat melunaskan hutang ini. Doa ni selalu mungkin tuan imam pun selalu baca, tani pun selalu baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika minal qalabati taini wa qahril rijal. Itu yang ayat yang kemudian itulah. Maknanya, ya Allah, aku berlindung padamu dari kemurungan, daripada kesulitan kesusahan. Aku berlindung padamu daripada kemalasan, dan aku berlindung daripadamu daripada ketakutan dan kekikiran, dan aku berlindung padamu daripada tekanan hutang dan paksaan orang lain. Tani berlindung. Tapi ayat ini pun menerangkan mestilah tani berlindung pada kemalasan juga, daripada kekikiran. Maknanya ayat ini walaupun tani berdoa, tapi kalau boleh kita menghayati bahawa Islam pun menyuruh tani malas, menyuruh tani berusaha dan sebagainya. Selain daripada doa-doa tani, maknanya kembali pada asal persoalan kita, selaraskan doa dengan tindakan-tindakan kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati hidup kita. Kalau kita berhutang pun, hutang itu tidak akan membebankan kita, mampu kita lunaskan, mampu kita baikan. Mudah-mudahan insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz ya. Mungkin jawapan yang Ustaz terangkan pun begitu jelas, mungkin tidak diperlukan lagi persoalan dan sebagainya lah. Mungkin kepada yang menyoal, harap-harap segala jawapan yang telah Ustaz terangkan tadi telah cukup sudah cukup jelas ya. Ya, ada penonton, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pada masa ini kita rancangan An-Nur kita pada malam ini ialah di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Itu sebagai makluman kepada mereka yang baru melihat rancangan kita pada malam ini. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, kita teruskan dengan soalan kita selepas ada soalan daripada orang ramai, dan mungkin kita tutup ataupun kita soalan yang terakhir ya. Ustaz ya Dato'. Jadi Dato', soalan sekarang ini Ustaz Dato', bagaimanakah Dato' kedudukan jika suami ataupun bekas suami ataupun bapa seseorang anak yang tidak memberi nafkah, adakah boleh dikira sebagai hutang, Dato'? Mungkin Dato' boleh jelaskan, silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Asas hukum memberi nafkah kepada isteri kah atau anak kah, ataupun berlaku perceraian antara isteri atau suami, hukum membayar nafkah kepada anak tetap wajib, sama ada dia dipelihara oleh ibunya ataupun orang lain. Betul.
atau asas hukum. Jika sekiranya berlaku perceraian anak, bagaimana kedudukan nafkah anak? Di sini kita nak ambil pendapat dalam mazhab utama Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juzuk 7 ada mengatakannya, la tasiru nafqatul walad dainan 'alal walidi illa bi fardhi qadin. Maksudnya berkata Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini ya, nafkah anak tidak akan menjadi hutang melainkan dengan adanya hukum ataupun perintah mahkamah atau perintah qadi atau perintah hakim dalam mahkamah syariah. Jelas perkataan di sini, jika suami isteri bercerai, tinggal anak, sama ada anak ini dipelihara oleh ibunya atau orang lain misalnya mengikut kebajikan anak tersebut. Lagi di sini apabila hakim ataupun qadi telah memerintahkan kepada bapanya untuk membayar nafkah, itu adalah wajib. Seandainya si bapa tadi tidak mau membayar, enggan dia membayar 3 bulan membayar, itu adalah menjadi hutang kerana adanya perintah qadi atau perintah hakim dalam mahkamah syariah. Itu dah. Jangan main lagi ni ya. Tidak boleh main. Pasal apa? Apabila nafkah seorang anak itu diperintahkan oleh hakim nafkahnya untuk dibayar, maka wajib dilaksanakan. Sama hukumnya lah macam tadi juga. Kalau tidak membayar, ya karena kalau sekiranya ibunya menuntut ke mahkamah tuntutan membayar hutang nafkah yang tertunggak, maka hakim boleh merintahkan balik bayar semula. Katalah sebagai contoh masalahnya, perintah hakim telah dikeluarkan untuk nafkah anak ini ialah katalah RM200 sebulan. Tiba-tiba bapanya enggan membayar. Dia katalah 6 bulan sudah tidak membayar. Berarti hutang bapa kepada anak ialah RM1,200 Brunei sudah menjadi hutang. Artinya yang akan datang ini tetap bayar lagi tu. Yang sudah lama itu pun mesti dibayar kerana adanya hukuman qadi. Tu. Begitu juga isteri yang diceraikan ataupun dalam masa perkahwinan indah juga membayar, enggan yang membayar, isteri boleh menuntut ke mahkamah. Dan berapa banyak utangnya tu mesti sama ada perintah qadi atau indah ada. Ini bagi isteri lain pulang ya. Ada sama ada ada perintah qadi atau indah, wajib dibayar oleh suaminya utang. Dalam menjadi utang kalau indah membayar. Jelas. Dalam undang-undang sekarang ini pun undang-undang perintah darurat undang-undang keluarga Islam 1999. Kalau indah membayar, dalam bab 134 mengatakan boleh orang ini ataupun bapa ataupun suami ini dianggap sebagai menghina mahkamah kerana ingkar perintah mahkamah. Jadinya dalam perintah ini ia boleh dipenjarakan. Dan kita dah tahu tu boleh kena penjarakan ataupun bayar denda RM2,000. Artinya di sini apabila hakim telah meletakkan hukuman bayar berapa nafkah yang belum dibayar atau yang menjadi hutang atunya tidak dibayar, pihak isteri atau pihak pihak isteri boleh menuntut pada pihak mahkamah untuk memerintahkan pembayaran hutang-hutang yang tidak dijelaskan oleh suaminya ataupun bapanya. Tu boleh. Jadi hukumannya adalah penjara ataupun denda RM2,000. Apabila berlaku lagi, katalah yang dia memilih penjara, artinya di sana utang tetap utang lakat. Supaya laki-laki itu memaksa dengan masuk penjara, satu pengajaran hanya mesti membayar nafkah anak. Itu.
Itu dah saja Tuan Pengerusi untuk saya soalan. Terima kasih Datuk. Soalan yang telah diterangkan tadi itu dan jawapan yang telah Datuk jelaskan pun cukup jelas ya Datuk ya. Jadi di mana segala nafkah itu boleh merupakan sebagai hutang dan dituntut Datuk sama ada di dunia ataupun maupun di akhirat. Mungkin masa pun tidak berapa banyak lagi tinggalnya Ustaz. Mungkin Ustaz saya akan berikan satu soalan yang terakhir. Dan mungkin Ustaz simpulkan sikit ataupun bagi nasihat sedikit Ustaz. Mungkin istilah di sini ni mengenai dengan istilahnya biar papa asal bergaya. Mungkin Ustaz bagi nasihatlah sedikit Ustaz. Dalam masa seminit 2 minit Ustaz. Maaf Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Sebenarnya dalam masa seminit 2 minit ini payah kita. Sebenarnya macam inilah. Dalam Islam hutang tidak ditegah, tapi indah jadi suruh. Betul. Indah jadi suruh. Yang penting ialah tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Bukan bergaya, tapi yang penting ialah keperluan itu mesti adanya prioritinya. Jadi apa yang penting dalam berhutang ni ialah pertama yang kali mungkin ni masa agak ialah kita perlu ada celik perancangan keuangan atau dalam orang putih kata financial planning literacy. Celik ni kita tahu semuanya merancang keuangan kita ni kan dalam Islam pun tadi menyuruh merancang. Contohnya dalam firman dalam satu ayat kita ni mesti ada merancang ni. Kita ni tak tahu apa masa depan tadi mungkin mesti orang panas, mesti ada hujan. Kita ni perlu ada untuk kontingensi kecemasan. Kita ni ada perlu tabungan masa depan. Sebagai mungkin untuk ilustrasilah saya bawa satu firman Allah di mana yang bermaksud ni kisah Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu seorang yang kemudian dilantik menjadi seorang menjaga perbandaran menteri keuangan lah di zaman di Mesir dulu tu. Kan? Dalam ayat Quran menerangkannya Yusuf ayuhas siddiq, wahai Yusuf, wahai orang yang dipercaya. Ini tentang tafsiran mimpi. Terangkan pada kami kata mimpi raja. 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus-kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya kering. Apakah mak tafsir mimpi raja ni? Maka Nabi Yusuf mengatakan, jawabnya secara ringkas saja. Tafsirnya itu adalah seolah memberikan satu kamu agar kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagai biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan pada tangkai yang gandum itu, kecuali ambil sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan bagi menghadapi tahun-tahun yang sulit itu, kecuali tinggal sedikit jadi bakinya dari simpanan kamu. Maknanya ayat ini menerangkan juga pun dalam masa dalam 7 tahun tu ada persiapan kontingensi plan kita ni. Jadinya Ustaz di sana kita ni ada mungkin persiapan awal. Persiapan awal dan juga perancangan keuangan yang kita ni memahami konsep perancangan, jangan nyorangkan asal biar papi asal bergaya atau dah lurus caranya. Okey, terima kasih Ustaz. Mungkin Dato' ada ingin mengatakan sedikit kata-kata nasihat sedikit. Ya. Dalam masalah ini lagi sikit Dato' ya. Dalam masalah utang, masalah apa ni kan. Betul, sahabat saya mengatakan tadi itu mesti ada pengurusan keuangan. Artinya di sini kalau tadi mengikut Nabi ya, ada perancangannya Pak. Nabi mula-mula ia berdakwah bukan. Mula-mula ia diajar melihara kambing. Perancangan sebenarnya itu juga. Kemudian lepas satu dia jadi tukang simpan. Simpan duit Pak. Sekarang ini ada orang simpan duit kan. Cuma ia ada bank tempat simpan duit. Dulu Nabi tukang simpan duit itu salah satu tu. Kemudian Nabi berniaga. Dalam perniagaannya itu pun ada strategi-strateginya untuk mencapai matlamat hidupnya. Jadi Dato' minta maaf Dato'. Mungkin masa ya. Terlalu mencemburi kita ni. Jadi yang ada penonton, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, mungkin secara kesimpulannya elakkanlah diri dari berhutang seperti mana kita mengelakkan diri daripada dadah. Oleh itu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.